Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang penting, iaitu dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu saya ingin mengalurkan kehadiran semua ahli jemputan pada hari ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Tajuk forum kita hari ini berkisar mengenai kepentingan teori kecerdasan pelbagai. Model pengajaran kepelbagaian kecerdasan MI ataupun Multiple Intelligence. Pertama, pendidik hendaklah memupuk dan mendidik kanak-kanak menghargai keperluan dan kekuatan individu di dalam bilik darjah. Jadi, setiap kanak-kanak mempunyai kekuatan sendiri dan perlulah dipupuk mengikut keupayaan masing-masing. Model yang seterusnya ialah menganggap semua kanak-kanak mempunyai kecerdasan pada semua kecerdasan. Jadi kita tidak boleh membenarkan kanak-kanak itu hanya melakukan satu sudut bidang yang dia minat. Dia kena mencuba bidang-bidang lain. Ya. Seterusnya, setiap orang mempunyai kecerdasan yang berbeza atau mempunyai kekuatan pada satu kecerdasan dan kurang berkembang pada kecerdasan yang lain. Kita mengakui bahawa difahamkan bahawa setiap orang sekurang-kurangnya mempunyai satu atau dua kekuatan. Manakala perkembangan yang lemah harus dipupuk supaya walaupun tidak dapat capai yang terlalu cemerlang, hanya sekadar biasa sudah memadai daripada terus berkurangan. Jadi menerusi model-model ini, kita dapat mempertingkatkan kecerdasan kanak-kanak dan diharapkan dapat menguasai semua bidang. Tapi sebenarnya kita kena fokus pada yang benar-benar bidang itu dia berupaya untuk mencapai kecemerlangan. Sebelum kita pergi jauh lagi, mari kita kenali jemputan kita. Kita mulakan dengan Puan Aina. Silakan. Nama saya Nur Aina Syazwani Yusuf. Hanya boleh panggil Puan Aina. Saya ada seorang anak yang berusia 5 tahun. Okey, seterusnya Cikgu Syazwani. Okay, hai. Assalamualaikum. Saya Nur Syazwani. Boleh panggil Cikgu Syaz. Saya berasal dari Selangor dan sedang mengajar di Tadika Permata Ria dekat. Okay, seterusnya Cikgu Aisyah. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Okey, nama saya Cikgu Nur Aisyah, boleh panggil saya Cikgu Aisyah. Saya telah berkhidmat selama 2 tahun di Tadika Little Academy Siti Alam. Okey, terima kasih. Seterusnya Cikgu Tarani. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Tarani, boleh panggil Tara. Saya bekerja di Tadika Rawang Utama selama 3 tahun. Okey, salam perkenalan semua. Okey, jadi mari kita mulakan soalan pertama untuk Cikgu Syazwani. Cikgu, adakah penting sebagai seorang guru mendalami tentang teori kecerdasan pelbagai? Dan kenapa penting mendalami teori ini? Okey, saya Cikgu Tadika Permata Ria. Okey, bagi pandangan saya, ia penting kerana teori seperti ini dia dapat memenuhi perkembangan kanak-kanak. Okay, bukanlah satu item perkembangan sahaja, tapi dia menceburi dari segi secara holistik lah daripada setiap individu kanak-kanak tu. So pandangan saya sebagai seorang guru yang mengajar di Tadika, ia penting lah. So lama adapt benda ni, insyaAllah dia boleh
kita gunakan teori tersebut dan dia sangat senang untuk kita ajar kanak-kanak. Itu daripada saya lah. Oh, begitu. Okey. Itu sedikit pandangan daripada Cikgu Syazwani. Apa kata kita tanya pula pandangan pada Cikgu Tarani. Dan soalannya, bagaimana topik tentang kecerdasan pelbagai membantu cikgu sebagai guru dalam menangani tingkah laku pelajar di sekolah? Okey, pada pendapat saya, teori kecerdasan ini adalah sangat penting bagi kanak-kanak dan juga kepentingannya adalah sangat besar. So sebagai seorang guru itu dapat melihat potensi yang ada pada pelajar itu sendiri. Kerana kecerdasan pelbagai ini bertindak sebagai petunjuk kepada potensi pelajar dan juga apabila guru dapat mengenal pasti potensi yang ada pada murid itu, dapat membantu guru untuk memperkembangkan lagi potensi yang ada pada pelajar. So, teori ini sangat pentinglah bagi guru-guru itu dapat membantu kanak-kanak dalam pembelajaran. Itu daripada saya. Okey, terima kasih Cikgu Tarani dan Cikgu Syazwani atas pandangan. Apa kata kita bertanya kepada golongan ibu bapa? Puan Aina, adakah anda sebagai ibu bapa sudah mengetahui tentang teori ini sebelum ni? Dan dari mana anda tahu? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Okey, saya sebagai ibu bapa sudah semestinya mengetahui berkenaan teori ini dan saya juga mengetahuinya daripada doktor pakar wanita dan kanak-kanak dan saya pernah turut serta seminar kecerdasan pelbagai pembangunan keluarga. Itu saja. Oh, okey. Nampak tu ibu bapa pun tak lari juga daripada teori ni, bukan guru-guru saja. Seterusnya kita tanya Cikgu Aisyah. Ada tak pengalaman sebagai seorang guru dalam situasi cara anda mengaplikasikan teori kewargaan anda ni? Saya dah berkhidmat selama 2 tahun dekat Tadika Rita Kelly Siti Alam. So saya sebagai seorang guru, saya akan buat pemerhatian dulu dekat atas anak-anak murid saya untuk tahu apa jenis kecerdasan yang mereka ada, sampai mana tahap kecerdasan tu berkembang dalam diri kanak-kanak tu. So bila saya dah tahu, senanglah saya nak create satu aktiviti untuk pengajaran dan pembelajaran yang akan saya jalankan dengan kanak-kanak tersebut. Sebab tak semua murid dia ada kecerdasan yang sama. Macam yang Cikgu Syazwani cakap, setiap murid ni dia ada kecerdasan pelbagai yang berbeza. Contohnya setengah ada kecerdasan intrapersonal, ada yang interpersonal, kinestetik. So sebagai seorang guru, saya akan tengok dulu. Macam contohnya seorang kanak-kanak ni dia ada kecerdasan kinestetik. Jadi saya sebagai seorang guru, saya akan gunakan teori macam kalau kita tahu budak kinestetik ni dia sukakan pergerakan. So sebagai seorang guru nak mengajar tu, kita kena sediakan aktiviti yang memerlukan kanak-kanak tu untuk bergerak supaya kanak-kanak tu tak bosan and boleh fokus time dia belajar. Tak adalah macam kanak-kanak tu rasa tak naklah belajar, bosan lah asyik baca buku sedangkan dia mempunyai kecerdasan pelbagai kinestetik. Dia kena bergerak macam tu. So sebagai guru kita kena perhati jugalah kecerdasan apa yang anak murid kita ada, macam mana tahap perkembangan kecerdasan dia tu, baru kita boleh aplikasikan teori-teori kewargaan ini untuk kita mengajar macam tu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Aisyah. Okey, soalan terakhir untuk ibu bapa, untuk Puan Aina. Pada pendapat guru-guru semua, Guru Syazwani, Guru Aisyah dan Guru Tarani, teori ini penting untuk guru prasekolah. Adakah ibu bapa juga merasakan perkara yang sama? Adakah teori ini penting untuk Puan Aina? Ya, saya pun merasakan perkara yang sama kerana saya sebagai ibu kepada seorang anak yang berusia 5 tahun,
juga perlu tahu bahawa setiap anak yang dilahirkan mempunyai tahap kebolehan dan kecerdasan yang berbeza. Seperti guru Aisyah bagi tahu, Howard Gardner juga percaya bahawa kecerdasan ni tidak boleh diwarisi secara bersendirian, dan kecerdasan itu boleh dipengaruhi oleh budaya, persekitaran dan dari segi pembelajaran. Saya juga tidak menyekat keinginan anak saya untuk melakukan apa saja yang mereka suka. Dalam masa yang sama, saya juga menggunakan teori kecerdasan pelbagai ini sebagai panduan dan merancang kemahiran, kaedah dan strategi yang sesuai mengikut jenis kecerdasan mereka. Akhir sekali, diorang juga boleh menambahkan pengetahuan yang baru. Itu saja. Okey, jadi rata-rata bagi semua golongan, ibu bapa dan guru, teori ni sangat penting. Betul tak? Sebab kalau tak, kita tak tahu kat mana tahap kecerdasan kanak-kanak tersebut. Jadi saya rasa itu saja forum kita untuk hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli jemputan yang tidak asing lagi, iaitu Puan Aina, Cikgu Syazwani, Cikgu Aisyah dan Cikgu Tarani. Nampaknya masa amat menceburui kita, jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah kepentingan teori kecerdasan pelbagai adalah amat penting bagi semua golongan, tak kira selain daripada ibu bapa dan guru juga. Untuk masyarakat juga penting untuk mengenal setiap individu, terutamanya kanak-kanak. Justru sebagai masyarakat, pendidik dan ibu bapa perlu mengambil berat tentang teori kecerdasan pelbagai dan pelbagai teori yang ada. Okey. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.